Bab 2 Perwakilan Data Asasan Komputer Tingkatan 1. Subtopik 2.2.1 Unit ukuran bagi imej digital dan audio digital. Boleh rujuk pada buku teks muka surat 39. Pada subtopik ini, kita akan mengenali tentang imej digital dan juga audio digital. Apabila kita menyebut tentang imej digital dan juga audio digital, maksud di sini adalah imej dan juga audio ini akan disimpan di dalam komputer sebelum ia dikeluarkan dalam bentuk yang lebih nyata. Okey, selepas ini kita akan lihat kepada imej digital dan juga audio digital. Okey, sekarang mari kita lihat tentang imej digital. Imej digital merupakan gambar yang dirakam dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit, dalam bentuk binary code, iaitu terdiri daripada 0 dan juga 1. Sesuatu imej digital mempunyai beberapa sifat yang dipanggil atribut, iaitu seperti atribut resolusi, atribut dimensi dan juga atribut kedalaman warna. Ketiga-tiga atribut ini adalah amat penting bagi menentukan sifat bagi imej digital yang terdapat dalam komputer. Kita lihat dulu tentang resolusi. Resolusi suatu imej merupakan bilangan piksel yang terdapat dalam imej tersebut. Piksel merupakan bintik-bintik kecil yang membentuk sesuatu imej. Resolusi akan diukur berdasarkan bilangan piksel yang terdapat dalam yang akan dikira dalam unit DPI, iaitu dots per inch. Mari kita lihat kepada gambar rajah berikut. Dapat dilihat gambar yang pertama ini, kita dapat lihat lebih jelas piksel yang terdapat pada gambar tersebut. Sebagai contoh, di sini ditunjukkan ada 3 piksel. 3 piksel menegak dan 3 piksel melintang. Jadi bilangan piksel yang terdapat dalam gambar ini adalah sebanyak 9 piksel. Jumlah dia 9 piksel, ataupun kita sebut 3 DPI. 3 DPI daripada gambar ni kita kira 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi dia adalah 3 DPI. Untuk memastikan gambar lebih jelas, bilangan piksel yang lebih banyak diperlukan untuk membentuk gambar yang untuk melihat ketajaman sesuatu gambar. Dapat lihat di sini resolusi pada 9 DPI. Bilangan pikselnya semakin bertambah, maka kekaburan gambar daripada 3 DPI itu dapat dilihat dengan lebih jelas lagi. Namun ia masih lagi tidak dapat membantu untuk kita melihat gambar itu dengan lebih jelas. Jadi apa yang perlu dibuat adalah kita tingkatkan lagi resolusi pada gambar tersebut, dengan menambahkan bilangan piksel pada gambar yang ada. Sebagai contoh di sini, 24 DPI, maknanya 24 bilangan piksel yang terdapat di sebelah kiri ini yang menegak ini, dan 24 yang berada di bawah. Untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas, kita tingkatkan lagi resolusinya, iaitu 72 DPI, maka kita akan dapat jelas gambar yang cuba ditonjolkan tetapi masih dalam keadaan yang kabur. Tingkatkan lagi kepada resolusi 100 DPI, gambar makin jelas, makin menampakkan dia punya shadow. Kemudian kita tingkatkan lagi kepada 300 DPI resolusinya, maka ketajaman gambar tersebut akan lebih nampak untuk dilihat oleh pengguna. Seterusnya kita akan lihat kepada dimensi pula. Dimensi sesuatu imej kita akan rujuk kepada ukuran panjang dan juga lebar imej dalam bentuk unit piksel. Bilangan piksel panjang akan didarabkan dengan bilangan piksel lebar, maka kita akan dapat jumlah keseluruhan bagi
piksel yang digunakan dalam gambar tersebut. Okey, kita lihat gambar yang berikut. Okey, terdapat dua paparan imej yang berbeza saiz tetapi menggunakan saiz monitor yang sama. Okey, apabila kita lihat pada rajah 2.5 ini, okey, paparan imej 128 piksel yang panjangnya dan lebarnya 72 piksel. Okey, kemudian yang rajah 2.6, paparan imej 256 piksel darab dengan 144 piksel. Okey, kedua-dua gambar ini apabila ditayangkan di dalam komputer, okey, untuk mendapatkan kejelasan yang sebenar, okey, inilah saiz yang perlu dipaparkan pada komputer tersebut. Kita cuba fikirkan bagaimana kalau sesuatu imej yang mempunyai dimensi 128 piksel darab 72 piksel untuk dibesarkan. Apa yang akan berlaku pada gambar tersebut? Okey, sebenarnya apabila gambar yang kecil ditarik besar, gambar tersebut akan boleh nampak macam kabur ataupun kita panggil pecah. Okey, kerana kita tarik gambar tersebut, kita memaksa gambar tersebut untuk dibesarkan walaupun kita dah tahu hasil pikselnya yang dikeluarkan adalah kurang. Okey. Untuk atribut yang ketiga pula, kita akan lihat kepada kedalaman bit warna bagi suatu imej. Kedalaman warna bermaksud bilangan bit iaitu 0 dan juga 1 yang digunakan bagi menandakan satu warna tertentu dalam suatu imej digital. Lebih banyak bit yang digunakan, maka lebih tinggi kedalaman bit warna. Maksud dekat sini adalah kita akan lihat kejelasan sesuatu warna itu timbul di dalam sebuah gambar itu. Okey, makin tinggi kedalaman bit warna yang ditonjolkan, maka lebih jelaslah warna yang timbul daripada imej yang ingin dipaparkan. Okey, kita boleh lihat di sini, okey, pelbagai kedalaman bit warna yang ada, okey, akan menentukan bilangan warna yang boleh diwakilkan pada sesuatu imej digital. Okey, sebagai contoh yang pertama ini, sekiranya kedalaman bit warna adalah 1 bit, okey, maka ada dua bilangan warna yang boleh diwakilkan. Okey, dua bilangan warna ni adalah terdiri daripada satu warna dengan kod 0 dan lagi satu warna dengan kod 1. Okey, kod 0 ini selalunya adalah berwarna putih, manakala 1 adalah berwarna hitam. Okey, bagi kedalaman bit warna 2 bit, okey, 2 bit, bilangan warna yang boleh diwakilkan adalah 4 warna. Okey, yang terdiri daripada 00 bagi satu warna, 01 bagi satu warna, 10 untuk wakilkan lagi satu warna dan 11 mewakili lagi satu warna. Okey, dalam kes ni, okey, boleh kita andaikan 00 merupakan warna putih, manakala 11 berwarna hitam. Okey, bagi 01, okey, berkemungkinan dia adalah warna hitam cerah ataupun kita panggil kelabu cerah, ataupun 10 kita letakkan warna kelabu gelap. Okey, selain daripada 2 bit, sekiranya kedalaman bit warna adalah 3 bit, dia boleh mewakili bilangan warna sebanyak 8 warna. Okey, ada 8 kod binary yang boleh diwakilkan bagi setiap warna tersebut. Okey, nanti kita akan tengok contoh warna yang diwakilkan. Okey, untuk 4 bit sebanyak 16 warna, 8 bit sebanyak 256 warna, 16 bit 65,536 warna, 24 bit sebanyak 16,777,216 warna. Okey, setiap warna-warna itu akan ada kod-kodnya yang tersendiri yang terdiri daripada binary code 0 dan juga 1. Okey. Rajah yang pertama ni menunjukkan gambar foto yang mempunyai kedalaman warna 1 bit.
Okey, tadi kita dah lihat 1 bit akan mewakili 2 warna. Jadi daripada gambar ini, okey, ada 2 warna yang diwakilkan, iaitu kosong berwarna putih. Okey, yang ni warna putih dengan bit kosong, dan sini warna hitam ni dengan bit dengan kod binary 1. Okey, ini yang dikatakan tadi, kedalaman warna 1 bit mewakili 2 warna. Seterusnya kita lihat contoh yang ni. Sekiranya kedalaman warnanya adalah 2 bit. Okey, tadi kita dah lihat 2 bit bersamaan dengan mewakili 4 warna. Okey, mewakili 4 warna. Jadi kita boleh lihat dekat sini, warna yang pertama warna putih. Okey, dalam ni tak ada warna putih. Jadi yang kedua kita ada warna kelabu cerah. Okey, ini warna kelabu cerah. Kemudian kita ada kod yang 10 ni warna kelabu gelap. Okey, ini warna kelabu gelap. Dan seterusnya kita ada kod bagi warna hitam. Okey, jadi warna-warna ini, 4 warna ini adalah bagi kedalaman warna 2 bit. Untuk meningkatkan kedalaman warna, okey, kita perlukan sama ada kedalaman warna 3 bit, 8 bit ataupun 24 bit. Daripada gambar rajah yang ditunjukkan ini, dapat kita saksikan perbezaan ketara bagi ketiga gambar ini berdasarkan perbezaan kedalaman warna yang ditonjolkan. Okey, kalau kita lihat pada rajah 2.9 ini, ada 8 warna yang diwakilkan dalam ni. Okey, secara rambang ni kita akan tengok gambar ini seakan-akan gambar yang diwarnakan seperti warna cat. Okey, hasil dia. Okey, bagi kedalaman warna 8 bit sebanyak 256 warna, okey, kita akan dapat hasil gambar yang lebih realistik. Okey, yang lebih realistik, walau macam mana pun ada sedikit kekaburan yang mungkin kurang jelas pada gambar tersebut. Bagi mendapatkan hasil gambar yang lebih jelas sehingga menampakkan, contoh kat sini, urat-urat bunga ataupun bayang pada pokok-pokok tersebut, okey, kita akan gunakan kedalaman warna 24 bit. Okey, kerana gambar foto ni dia akan menggunakan sebanyak 16 juta warna pada gambar tersebut. Jadi pelbagai warna yang boleh ditunjukkan, maka jelaslah gambar pada imej digital tersebut. Seterusnya kita akan lihat kepada audio digital pula. Okey, sebelum ni kita dah tengok pada image digital. Sekarang kita akan lihat pada audio digital. Audio digital ialah isyarat bunyi yang telah dikeluarkan ke bentuk nombor perduaan dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit. Sesuatu image digital mempunyai beberapa sifat yang dipanggil atribut, seperti atribut kadar sampel dan juga atribut kedalaman bit. Okey, maksud kat sini adalah, okey, bila kita sebut audio digital, ia adalah isyarat bunyi yang diterima, okey, yang diterima oleh komputer yang akan ditukarkan ke dalam bentuk nombor perduaan, okey, supaya bunyi tersebut dapat disimpan dalam komputer. Okey, dia akan simpan dalam komputer bukannya dalam bentuk bunyi tetapi dalam bentuk nombor perduaan yang dibentuk dalam pola-pola bit. Okey, daripada gambar rajah ini dapat kita lihat, okey, apabila kita nak menyimpan sesuatu audio ataupun bunyi, okey, signal analog, okey, signal analog yang diterima daripada pengguna sama ada melalui mikrofon ataupun alat-alat audio yang lain, okey, dia isyarat tersebut akan diubah ke dalam bentuk nombor perduaan, okey, melalui sistem ADC. Okey, nanti kita akan tengok apa yang dimasukkan ADC ni. ADC ni lah yang akan mengubah bunyi-bunyi, okey, ataupun analog suara diubah sebelum dimasukkan untuk disimpankan dalam komputer. Okey, apabila kita nak mengeluarkan ataupun nak menghasilkan audio ataupun sebarang muzik
melalui speaker ataupun earphone, okey, maka komputer itu perlu diubahkan, okey, daripada bentuk nombor perduaan diubahkan kepada bentuk analog signal melalui peranti DAC pula. Okey, kita akan lihat juga apa yang dimaksudkan dengan DAC nanti. Okey, di sini okey, komputer ini tidak akan menyimpankan bunyi, tetapi dia akan menyimpankan bentuk-bentuk bunyi tersebut tadi yang telah dibentuk dalam bentuk nombor perduaan. Okey, gambar rajah di bawah ni menunjukkan, okey, ini adalah signal analog. Okey, bila lengkungan macam ni, okey, ini adalah signal analog. Apabila dia melalui simpanan di dalam komputer, okey, dia akan ubah dalam bentuk digital pula. Okey, tadi analog, ini kepada digital. Okey, apabila nak dihasilkan melalui peranti, okey, dia akan bentuk semula lebih kurang sama bentuknya macam analog tadi. Okey, lengkuk dia tapi dalam bentuk digital. Okey, kita lihat dulu kadar sampel bagi sesuatu audio digital. Okey, bila kita sebut kadar sampel, ia merupakan bilangan sampel sesaat yang diambil oleh alatan analog digital analog converter, iaitu ADC. Okey, yang tadi kita lihat tadi, okey, satu alat converter yang dipanggil sebagai ADC ni akan digunakan, okey, semasa melakukan penjitilan sesuatu audio analog. Unit ukuran bagi kadar sampel adalah dalam bentuk hertz, okey, ataupun kita ringkaskan dalam bentuk Hz. Okey, di mana 1 hertz bermaksud 1 sampel sesaat. Mari kita lihat kepada gambar rajah di sebelah ni. Okey, gambar rajah di A ni, okay, bentuk gelombang audio digital yang kurang tepat apabila kadar sampel untuk audio analog adalah rendah. Okey, ni menunjukkan audio analog yang rendah. Okey, dia nampak kepada penjarakan dekat sini antara satu gelombang dengan gelombang yang lain tu. Okay, maka kita akan mendapat gelombang audio yang kurang tepat ataupun kurang jelas. Okey, bila nampak lengkungan ini nampak ketara, maka kita akan mendapat kualiti yang rendah. Kemudian kita tengok gambar rajah B ni, bentuk gelombang audio digital yang hampir tepat apabila kadar sampel untuk audio analog adalah tinggi. Okey, maksud dekat sini adalah ini menunjukkan audio digital yang hampir tepat dengan bunyi yang sebenar. Okey, apabila diterima, okey, kita tengok kepada gelombang dia, okey, ada sedikit rapat berbanding yang pertama tadi. Okey, kemudian audio analog yang bentuk digital ni, okey, audio digital ni, okey, kita akan lihat kepada gelombang dia makin rapat. Okey, sebab tu dah dia makin hampir tepat. Okey, untuk mendapatkan gelombang ataupun yang sempurna, mendapatkan audio yang sempurna, kita perlukan gelombang yang rapat macam ni. Okey, apabila hasil daripada bentuk digital ni, dia akan menghasilkan corak gelombang yang lebih kurang sama macam yang sebenar ni. Okey, sebab itulah gelombang audio digital ni dia akan menampakkan hampir sempurna dengan yang audio analog yang diterima ni. Okey. Okey, ini merupakan jadual bagi kualiti kadar sampel dan juga penggunaannya yang ada pada peranti-peranti. Okey, ini contoh kadar sampel 11,000. Okey, dalam kualiti percakapan, contoh penggunaan kita gunakan melalui telefon. Kualitinya adalah rendah bila kita gunakan telefon. Berbanding dengan yang kadar sampel 22,000 ini, okey, apabila kita menggunakan radio dan juga audio web, okey, masih lagi dalam kualiti audio grade rendah. Okey, untuk mendapatkan sampel yang berkualiti lebih tinggi, okey, maka kita perlukan kadar sampel yang lebih tinggi. Seakan-akan yang paling tinggi kita akan dapat seperti kualiti high definition. Bila kita kata kualiti high definition ni, maknanya kualiti yang
seakan audio sebenar tanpa ada bunyi-bunyi yang mengganggu audio tersebut. Okey, contoh penggunaan kita seperti penggunaan DVD, okey, penggunaan Blu-ray, HD DVD dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh-contoh kualiti kadar sampel dan juga penggunaannya. Berikutnya kita akan lihat kepada kedalaman bit. Okey, bila kita kata kedalaman bit, ia adalah bilangan bit 0 dan juga 1 yang akan digunakan untuk mewakili aras rakaman sesuatu sampel audio yang kita letakkan sebagai bit per sampel. Okey, di sini ada perbandingan kedalaman bit dan juga kualiti audio digital pada setiap audio dia. Okay, contoh kat yang pertama ni, audio analog asal ni, okey. Ini analog asal dalam bentuk gelombang ni. Apabila dipindahkan ke dalam bentuk audio 1 bit, maka 1 dan juga 0 ni akan terbentuk. Okey. Masih lagi dalam bentuk corak gelombang yang lebih kurang sama, tetapi kualiti audionya adalah rendah. Okey, bagi kedalaman bit audio ni, okey, ni ada audio 2 bit. Okey. Dia akan lebih banyak petak untuk meningkatkan kualiti audio daripada yang audio 1 bit ni. Okey, untuk menjelaskan lagi kualiti tersebut, okey, kita gunakan audio 4 bit. Okey, dalam bentuk 16 nilai perduaan. Bila 16 nilai perduaan ni maknanya ada 16 baris macam ni. Okey. Okay, ni boleh kamu tengok yang tadi audio 1 bit ni 2 nilai perduaan, maknanya ada 2 garisan ni. Okay, ada 2 nilai perduaan, bawah ni 0, yang ni 1. Okay, yang ni 4 nilai perduaan, maknanya ada 4 nilai nombor perduaan. Okay, bahagian ni 16 nilai perduaan, maknanya ada 16 garisan nilai perduaan. Okay. Bagi memastikan audio digital ia adalah seperti kedengaran seperti audio analog yang asal, maka kita perlukan audio 16 bit, di mana bila menggunakan audio 16 bit ni akan ada 65,536 nilai perduaan. Okey, garisan ni. Okey, bila kita sebut nilai perduaan ni yang nilai 00000111, okey, macam tu. Okay, kita tengok pada gambar yang berikutnya. Okey, inilah nilai perduaan yang ada. Okey. Apabila kedalaman bit 4 bit, maka kita akan dapat berapa? 4 nilai perduaan. Okey, 4 nilai perduaan ni. Okey, kemudian 8 bit, okey, dengan ada 8 nilai perduaan. Okey, dikiralah 000000. Okey, kemudian ada lagi 000000 hujung 1. Sampailah dia dapat 111111. Okey, ada 8. Okey, kemudian 16. Okey, yang ni 16 nombor perduaan. Okey, ada 16 bilangan dia. Ini 24 dan seterusnya. Okey, kualiti audio dan juga kedalaman bit pada suatu peralatan akan memainkan peranan penting bagi mendapatkan hasil audio dia. Okay, contoh kat sini kedalaman bit lebih 8 bit selalunya di dalam kualiti telefon ni, okay, dia akan ada saluran bentuk mono dan juga stereo. Okay, telefon mono. Okay, kemudian kita ada 8 bit untuk radio AM. Okay, saluran bentuk mono. Lepas ni kita akan tengok apa itu mono dan juga stereo. Okay, kemudian kita ada radio FM. Okay, untuk kedalaman bit 16 bit bagi saluran stereo. Audio CD kedalaman bit 16 bit bentuk saluran stereo, dan audio DVD dengan kedalaman bit 24 bit berbentuk saluran stereo.